Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ni hari Sabtu. Selamat berhujung minggu lah kata. Apa khabar tuan-tuan perempuan? Sihat sejahtera ke? Moga dipanjangkan umur, moga dimurahkan rezeki. Jangan tanya saya di mana lah. Ni rahsia lah. Rahsia tempat dah. Tak ada lah. Saya ada kerja sikit di kebun saya ni. Okey. Macam mana tuan-tuan puan-puan? Hari ni apa aktiviti hari ni? Aktiviti pada hujung minggu ni. Dengan keluarga ke? Dengan pasangan je ke? Dengan anak-anak je ke? Tak pun buat aktiviti riadah sukan ke? Pergi mancing ke? Ke duduk rumah lepak je? Alhamdulillah lah cuaca pun hari tu kemarin panas lah, alhamdulillah lah hujan apa semua. Segar lah sikit. Yang mana pokok-pokok, suasana apa semua. Alhamdulillah lah. Kebetulan cerita pasal hujan. Pada tempoh hari lepas tu, memang kalau kata pokok durian di kebun saya ni, memang hari tu dah berbunga cantik dah. Memang cantik berbunga dah. Ni. Pokok pun alhamdulillah subur. Nak kata kecil pun tak kecil sangat, boleh tahan juga. Tapi orang kata subur lah. Macam ada buah sebiji tu. Buah sebiji. Nampak macam ada buah sebiji tu. Mana dia? Nak zoom tak nampak pula dah. Tu yang mana tuan-tuan perempuan nampak tu, dia lah tu. Sebiji tu. Saya pun tak berapa perasan. Tapi nak cerita itu, waktu musim sejuk pula, musim panas itu betul-betul terik lah. Hari-hari panas. Bunga memang banyak itu. Memang luruh banyak lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kira kalau kita ni nak, kalau orang yang tanam pokok durian ni tahulah. Ni ilmu sikit lah saya bagi. Saya share lah sikit. Okey. Kalau dia nak berbunga, nak jadi buah ni wajib dia punya syarat kemarau selama 4 minggu, saya tak silap saya 3 hingga 4 minggu lah. Macam tu lah. 3 minggu atau macam tu lah. Paling minimum 2 ke 3 macam tu lah, lebih kurang. Tapi yang jangka masa yang kemarau yang panjang, itu nak terjadilah musim bunga, musim buah lah. Bila jadi musim bunga, dia akan jadi, dia perlukan air. Untuk pokok yang besar ni, lingkungan dia yang ni 2,000 ke 3,000 liter 3 hari sekali. Lingkungan dia lah. Pokok yang atas 3 tahun pun perlukan, tak silap saya, 1,000 liter 3 hari sekali. Pokok durian jenis Musang King apa, durian kampung pun perlu 3 kali sehari siram. Ikut sukatan lah. Pokok 6 bulan ke bawah, lebih kurang dalam 200 liter ke bawah lah, tak silap saya. Kalau silap minta maaf lah. Lebih kurang macam tu lah, 200 liter ke bawah. 3 kali sehari. Kalau kekurangan air, tambah-tambah musim kemarau ni, memang sukar lah untuk bunga tu untuk jadi buah. Lama dia terlalu panas, dia akan gugur. Itu dia gugur banyak lah. Sebab saya masih lagi dalam proses nak buat saluran air, piping apa semua. InsyaAllah dalam masa yang terdekat ni lah juga. InsyaAllah yang ni atas ni sebiji. Ini penuh ni bunga. Memang penuh bunga hari tu. Sampai nak tengok, kalau berbuah ni, dia berbuah pun, kalau katalah 1,000 bunga, dia berbuah pun maksimum pun
dalam 50 ke 100 macam tu je. 50 buah ke 100 je. Dia tak, kalau lebih sangat pun risiko untuk buah, risiko untuk dahan boleh patah. Kalau tak patah pun dia akan jadi buah pun buah kecil-kecil lah, sebab banyak sangat. Macam buah manggis setara manggis lah. Kalau banyak sangat buah, dia akan jadi buah kecil-kecil lah. Nak makan pun tak syok. Biar kalau tak banyak pun, dalam 50 biji pun, tapi buah yang hasil dia cantik, tak apa. Okey, kita puas hati. Kalau kita nak jual ke, kita nak makan ke apa, tak ada masalah lah. InsyaAllah lah masalah terdekat ni. Cuma kalau besar kemungkinan, kalau pokok yang lebih besar ni, kalau ikutkan pokok besar ni, dia sukar untuk penjagaan kan. Memang sukar. Tengok, tinggi pun lingkungan hampir 30 kaki lebih dah. Kira-kira 40 dah, dekat 40 sukar tanah. 40 kaki ni kira tinggi dah. Sukar lah untuk kita rawat. Untuk kalau penyakit serangga ke, penyakit ni ke, pankreas pula dah, Kanker. Penyakit kat batang ni, batang pokok durian ni, penyakit macam tu. Bila penyakit tu, kita susah nak rawat lah. Tinggi 40 kaki, macam mana kita nak buat racun serangga apa semua, sukar. Susah kerja. Nak beli crane lah, apalah semua. Banyak kerja pula lah. Tajinya, untuk yang mana baru nak mula, pada kok-kok ke abang-abang ke, tak kisah. Setengah orang yang wanita pun berminat untuk tanaman-tanaman macam ni. Tak semestinya tanaman bunga-bunga. Ada je orang minat tanam jagung, wanita tanam jagung, cabai, kacang medi apa. Kalau macam pokok durian ni jangka masa panjang. Bila jangka masa panjang ni, penjagaan pun jangka masa panjang. Bukanlah setengah orang dulu dia anggap mentaliti dia salah tentang orang kata pokok durian ni. Kalau tanam jangka masa lama, tak payah jaga apa, biar je. Salah tu tuan-tuan perempuan. Dia penjagaan dia tambah-tambah musangking lebih terapi. Okey, macam saya cerita, 40 kaki dia tak boleh. Kurang-kurang 12 kaki ke 15 kaki lah kita kena potong. Tinggi dah lebih kurang, nak lebih pada 15 ke, lebih kurang cantik 12-13 lah. Kita dah potong lah. Kita potong kita punya pucuk. Potong. Senang rawatan dia. Kita nak pasang nozzle, nak sembur racun serangga ke, nak rawat dia punya batang pokok ke, kita nak tengok daun dia apa masalah ke, mudah. Kita tak, kalau 12 kaki ke 13 kaki ni, masih mudah lagi lah kita nak rawat dia. Bila kita, kalau pokok tak tinggi, jadinya batang dia ni lebih mudah besar lah. Sebab kalau pokok tinggi, mesti dia pergi pucuk. Pucuk ni tinggi, lagi tinggi, mana kata lagi banyak dia nak guna baja, dia nak guna kalsium dia, lagi banyak dia nak guna, maka banyaklah baja kita nak guna. Jangan sangka pokok yang besar ni dapat hasil yang banyak. Tak semestinya. Kalau pokok rendah, kita pandai ambil cabang dia, kita dahan yang aktif, kita ambil lebih kurang dalam 10 batang macam tu lah. 10 batang ke 12 batang lah yang aktif. Yang tak guna, macam pucuk air ke apa, kita kena buang semua tu. Macam ni. Tengok lah, terlalu banyak kan, kira cabang dia pergi mana, sana ke sini. Lebih pada 12 dahan. Lebih. Kira-kira yang pucuk air pada yang dahan yang tak aktif. Maksudnya yang tak aktif tu, yang tak berbuah lah. Dahan yang tak berbuah, yang tak guna. Kalau biar pun rugi, baja pergi situ pun tak ada guna, sebab tak berbuah. Macam tu lah juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ni kehidupan, kalau kita hidup pun tak ada berbakti pada mak bapak kita, pada agama, pada keluarga kita, pada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak berbakti pun,
Apa guna kita hidup di muka bumi ni? Sia-sia saja. Jadi gunakan apa yang peluang di depan mata ni, guna sebaik mungkin. Tu serba sedikit story saya bagi tentang pokok durian ni. Saya tak mahu orang salah faham tentang pokok durian ni. Setengah kata durian kampung senang jaga lah apa. Ya, memang pokok durian ni. Okey, satu lagi ilmu saya bagi. Saya orang kata saya ni bukanlah pakar pokok durian ke apa. Saya masih belajar apa semua. Tapi apa guna saya kalau ilmu ni, pengetahuan ni saya tahu diri saya seorang, tak ada guna juga. Kira tak ada manfaat juga kalau saya sebarkan ilmu ni, bagi tahu tuan-tuan puan-puan. Kurang-kurangnya tahu juga. Kok saudara mara ke anak-anak ke nak tanam ke, kita boleh tahu dah. Ni tak boleh, macam tu tak boleh. Kalau biak lama tak boleh, sukatan ayak kita dah tahu dah. Baju racun serangga pun kita dah. Macam racun serangga, tuan-tuan perempuan kena belajar juga. Tak semesti semua pokok di dunia ni yang untuk tanaman, untuk buah-buahan mesti perlukan racun serangga tu. Kalau kita tak buat racun serangga, dia akan dapat, pokok dia tak produktif lah. Penyakit lah dia dapat. Kita tak perasan. Kita nak tengok pokok tu sihat tak sihat, kita tengok daun cukup lah. Daunnya subur, hijau, semua tak ada lubang-lubang, tak ada kuning-kuning, maka sihat lah dia. Begitulah kehidupan kita. Apa yang kita boleh buat, kita buat yang terbaik. Macam topik kita hari ni, cerita pasal malu. Macam saya ni nak cerita. Kalau saya malu nak cerita ni kan, orang anggap tak cerita benda ni, macam saya cerita pokok durian apa semua kan. Kalau saya malu nak cerita, saya kata, saya anggap, saya pemikiran saya, mindset saya berfikir, tak apalah, mereka ni semua dah tahu dah. Buat apa aku nak cerita, malu lah pasal pokok durian yang berpuluh tahun ni tak ada value bagi orang lain kan. Bagi saya ada value, tapi saya cerita orang value sebuah pokok ni. Tok nenek kita dulu tanam apa semua, tapi kita tak guna manfaat yang terbaik. Susah juga. Jadinya kalau saya malu tak boleh lah. Tuan-tuan puan-puan tak tahulah cerita yang saya nak cerita ni. Tak tahulah. Itulah kekurangan malu lah. Malu ni kalau tak bertempat pun susah. Dari saya dululah, terlalu banyak malu lah hidup. Malu, takut. Malu tu, kalau takut tu kita boleh, kalau takut dengan malu ni, lebih kurang sama lah kata. Kena paksa diri. Benda yang lebih sama. Kalau takut kita kena paksa, malu kena paksa. Kedua-dua ni memainkan peranan yang penting kalau kita nak menjadi seorang yang lebih disiplin ataupun lebih bertanggungjawab. Bila kita dapat disiplin tanggungjawab, barulah kita jadi seorang instan yang boleh maju ke hadapan. Misalnya macam kita yang mana bekerja lah. Bekerja, nak pergi minta kerja ke apa. Tuan-tuan perempuan rasa tak? Kalau tuan-tuan perempuan tak bergerak pergi minta kerja, rasa benda tu nak terjadi tak? Izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bukan saya kata benda ni, apa jua di dunia ni izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kata kalau tuan-tuan duduk rumah, tak bergerak, tak melangkah kaki luar tu, rasa nak, waktu dulu sebelum minta kerja lah, pergi minta kerja, interview, rasa kalau tuan-tuan tak pergi, rasa boleh dapat tak? Rasa malu, perasaan malu. Dah sampai dah dekat office nak interview ni, pergi naik motor ke atas kereta, pusing sekali, nak naik fikir sekali, boleh ke aku nak pergi minta ni apa semua. Aduh, malu pun dah. Aduh, orang ramai lah atas ni. Aduh, segan lah pula. Kita pusing lagi satu round office tu. Pusing kat luar lah. Pusing lagi, fikir balik. Aduh, kalau aku tak pergi ni, rugi pula. Tapi itulah, gaji berapa duit ni. Baik aku try cakap gaji yang banyak sikit. Kita fikir macam tu. Lepas tu, kita fikir pula perasaan malu tu. Kalau aku bekerja sini, susah juga. Nak kena jumpa orang lah, apa semua.
Lepas tu kerja pun balik lewat apa semua. Lepas tu aku fikir lepas ke gaji aku. Terlalu banyak fikir. Takut dan malu. Perasaan yang sama. Bila malu tu terjadi, susah apa kerja pun diri kita ni tak boleh nak lonjak ke hadapan. Tambah-tambah hari tu raya kan. Kita yang mana tak bekerja sangat pun, bukan tak bekerja sangat lah, yang mana bekerja sendiri, yang mana tak berjaya lagi, yang tak ada kerja yang tetap, yang bekerja sendiri apa semua, tak perlu nak malu-malu bila balik kampung tu. Orang tanya, ahli keluarga tanya, kerja apa? Kerja kat mana? Tak perlu nak malu, cakap cakap je terus terang. Kalau kerja kita bekerja kebun, cakap je, saya kerja kebunnya kat mana, area sekian-sekian, cakap terus terang. Kalau saya ni kena buat part time, cakap buat part time. Kita kena bersyukur apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Bersyukur. Jangan pernah malu, jangan pernah rasa segan-segan walaupun kita bersembang dengan orang taraf tinggi sikit pada kita. Allah Ta'ala bagi rezeki lebih pada mereka lebih. Jangan berasa kita ni rendah diri. Jangan kata kita, ya rendah diri ada bertempat dia. Kita nak sembang ni janganlah terlalu mendabik dada kita, terlalu kita takbur kita sembang. Itu benar, betul. Tapi dari segi watak kita ni, kita macam bersyukur apa yang rezeki Allah Ta'ala bagi, kita syukur. Walaupun kerja tukang kebun ke, kita kerja menyapu sampah ke, kerja penjual telur ke, kerja kontrak basuh simen ke, tak perlulah nak malu. Pada permulaan memang berasa malu, tapi nak apa nak malu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita punya rezeki di situ. Kita dah lain lah, kita ni dah usaha habis mungkin dah. Lepas tu kita nak putus asa. Tak apalah, tapi putus asa pun tak boleh lama. Sekejap saja. Jadinya kalau kita dah usaha dah, orang kita nak berasa putus asa, kena nak sembang dengan orang malu ke apa semua kan, berhak lah juga. Tapi sebab perasaan putus asa tu ada, kita nak sembang pun berasa malu. Tapi kita tak boleh lah nak down terlalu lama. Sekejap saja. Tak perlulah nak bawa sampai ke raya apa semua. Nak down pun nak cerita, saya kerja kebun, nak buat macam mana, saya dah cuba dia upaya apa semua, tapi tak boleh juga duk pergi sana kerja, minta kerja sana. Yang peliknya saya ada graduate degree, tak dapat juga. Asal hidup ni tak ada mana nak cerita semua. Tak perlu tuan-tuan. Hidup ni apa yang ada kita bersyukur pada permulaannya. Bersyukur apa yang ada, walaupun sebiji espen macam saya naik ni. Sebiji. Wah, nombor pelik viral je. Bukanlah kata saya samalah, kita sama je semua tuan-tuan. Tak kisahlah motor aspire ke, motor besar ke apa semua. Yang mana kita ada motor boleh bergerak pun alhamdulillah lah. Ada kelebihan Allah Ta'ala bagi kita usaha. Dengan usaha kita dapat jana pendapatan yang lebih. Kita boleh mampu capai apa matlamat kita, nak beli kereta mewah, nak beli rumah mewah ke apa semua. Tak salah, dalam Islam pun tak salah. Kita kena belajar macam mana bersyukur, macam mana kita rasa dunia ni bukanlah zalim. Allah Ta'ala bagi ni dah cukup dah. Dah sangat-sangat tepat dah. Sangat-sangat tepat. Kalau Allah Ta'ala bagi, kita bersyukur. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, kita kena lebih bersyukur. Sebab apa? Yang tu pilihan Allah Ta'ala. Mungkin ada lebih hikmah di sebaliknya. Mungkin hang tak dapat kerja sini, hang dapat kerja sana. Walaupun gaji sikit, ada hikmah yang sebaliknya. Gaji lebih sikit, tapi mungkin kita dari segi barakah dah, dari kerja mudah apa semua, kita tak tahu situ. Hati lebih tenang. Tapi perasaan kalau kita kena buang sikap malu tu, nak minta kerja ke, yang tu sebagai orang yang nak bekerja, tapi yang nak berniaga, usahawan yang nak berniaga, perlulah
lagilah kita kena semangat kotak, semangat dalam diri ni, motivasi dalam diri ni, jati diri dalam diri ni lagi perlu kena kental. Sebab kita nak berniaga ni, nak hadap orang. Pertama dia kena sabar dengan ni maki hamun. Kedua kena sabar dengan hujan lah, panas lah. Ketiga kena sabar lah dengan apa juga Allah Ta'ala bagi rezeki. Kalau kata Allah Ta'ala hari ni, esok bulan depan hari ni 10,000, bulan depan lagi Allah Ta'ala turun 5,000. Apa jua nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kena bersyukur. Walau itu dah kira usaha lah. Bukanlah kita tak usaha tiba-tiba kita mengharapkan hasil yang berbeza. Perasaan malu lah. Kepada para peniaga, usahawan lagilah perlu sangat-sangat sangat-sangat orang kata perlu jati diri yang kuat. Tak boleh kalau orang kata sikit yang pada peniaga lah, usahawan. Nak jadi usahawan ni bukan mudah, tuan-tuan. Banyak cabaran-cabaran dia yang nak hadap tu. Bukanlah semudah makan gaji. Makan gaji pun tak mudah. Apatah yang kerja kita ni mengharapkan komisen kita terhadap kerja. Berapa yang kita jual. Kan mudah, tuan-tuan. Kita nak sabar ni. Dengan apa yang jadi. Pertama yang macam saya kata, maki hamun apa semua. Tak semua di dunia ni yang bersikap baik hati. Allah Ta'ala ni tak bagi semua di muka bumi ni semuanya perfect. Ada kekurangan. Yang kekurangan manusia ni, bila kita jumpa terjadi kepada diri kita, kita kena hadap. Kita kena banyak sabar lah. Macam saya pernah menjual barang secara offline lah, direct selling. Pernah pergi satu kedai makan ni bawa barang. Pergi bawa barang, tiba-tiba dapat Assalamualaikum cik, saya ada jual barang siang-siang. Saya kata, saya Fadil Tasnim daripada Faza apa semua. Bila saya bercakap macam tu, tiba-tiba tak ada saya nak kata, saya nak makan dulu apa semua ni. Dalam hati kita dengar apa yang dia cakap. Kalau kata, bukanlah kata dengar macam mana, kita faham lah apa yang dia maksudkan. Memanglah kata bukan caci maki, tapi dalam perasaan tu mesti akan berasa sedih lah. Macam kita tengah makan, kita anggap ni macam kita main ni, macam pengemis lah ibarat dia. Tapi tak semua orang faham kejaya kita ni. Orang anggap kita ni pergi direct selling, pergi ke satu tempat berjalan kaki, jalan tepi jalan, apa semua tepi-tepi longkang, tepi-tepi tempat sampah. Orang anggap kita ni, bukanlah anggap, tak semua. Pemikiran segelintir orang. Anggap macam kita ni kerja yang tak bagus lah ibaratnya. Saya tak kata semua orang, segelintir. Untuk ni, kalau tuan-tuan perempuan kata semua, tak ada orang macam tu, ini bukan dunia lah tuan-tuan. Syurga lah kata kalau semua bagus. Ini cerita kenyataan, kebenaran. Bukan cerita dongeng ke nak buat cerita apa semua. Ada macam tu. Sat-sat nak makan dulu ni. Macam kita ni nak ganggu sangat dia nak makan. Tapi dengan niat kita nak itu, kita nak cari rezeki untuk anak bini kita, nak ubah hidup. Kita tak boleh fikir perasaan tu nak ambil hati. Ingat tu, jangan nak ambil hati. Pertama, jangan nak rasa sedih. Jangan nak rasa down. Orang tak beli barang kita apa semua. Sebab benda tu bukan dalam diri usahawan lah. Kalau nak jadi usahawan, tak boleh ada 3 perasaan tu. Ya, pada peringkat permulaan akan berasa down apa semua. Tapi kita tak boleh. Kita tak boleh melayan. Kita kena lawan perasaan tu. Kalau kita duk melayan juga apa semua, esok dah tak boleh pergi kerja dah. Kalau melayan, aduh, aku semalam pergi kerja, orang tak beli esok barang aku mau. Kita kena fikir ilmu kita nak bercakap macam mana. Nak closing macam mana, cara percakapan kita macam mana. Kita kena belajar, lepas tu kena praktis macam mana kita nak closing, kita nak tarik pelanggan macam mana. Kita macam mana nak ambil kesempatan tu untuk dia transfer ke kita macam mana. Bukanlah ambil kesempatan buat benda tak baik. Misalnya
Bang ada bank harimau tak bersotong. Kita melawak sikit. Kot kalau ada, kita selalunya memang buat perkhidmatan secara online ni. Transfer online. Tak pun macam ni. Abang cuba tengok produk kami dulu. Boleh kot sebab apa? Produk kami ni memang tahan lama apa semua. Abang kalau nak simpan dulu tak apa. Dalam masa esok ke apa, tak apa. Abang boleh transfer kat kami. Kami tak ada masalah apa. Sebab kami, perkhidmatan kami hari ni saja bang. Kami buat 10 orang terawal. Kalau abang tak boleh dapat beli, hari lain tak dapat dah harga ni. Sebab kami buat secara offline. Untuk 10 orang terawal bang. Rugi bang tak dapat ni. Tengok dah. Cara mengayat dah. Cara copywriting dia macam mana. Tuan-tuan rasa nak beli tak? Kalau kita fikir 10 orang terawal. Buat kita kata yang ni abang orang terakhir ni. Kalau abang tak beli, tak dapat dah harga ni. Ni potongan sebanyak 50%. Kalau abang beli hari lain tak jumpa, kalau jumpa saya lah harga 100. Hari ni RM50 bang. Siap dapat free gift lagi bang. Kalau kita buat perasaan macam tu, kita buat emotion macam tu, memang benar kenyataan, rasa orang nak beli tak? Tapi benda ni tak jadi secara mengejut. Kita kena praktis lah. Cara macam saya bercakap ni tadi. Bila perasaan takut tu, dia akan fikir, nak dah lah 50% tu tolak dah lah harga free gift pula dapat. Hari ni pula ni. 10 orang tahu dah lah aku orang terakhir. Lepas tu tak apalah, transfer esok pun tak apa. Dan lah aku bincang dengan suami aku macam mana. Dan lah aku beli. Tak apa, aku dan lah bincang dengan suami ni isteri aku macam mana. Kod pinjam duit dia ke apa semua. Dia akan terfikir lah macam mana kalau tak beli rugi. Tambah kita cara nak sembang tu, cara kita nak cakap tu, permulaannya kita tak boleh menjual. Kita lebih kepada nak membantu. Tapi kena belajar lagi lah. Apa yang saya nak kata membantu tu. Bukanlah bantu kita bagi produk. Nah bang, ambil dengan free. Bukan macam tu. Kita cara bantu. Okey, saya bagi satu contoh. Okay. Assalamualaikum bang. Saya Faris Tasnim daripada company Fazza. Kami membantu para penggemar kek untuk mendapatkan kek batik kami yang mudah bawa lah. Untuk nak bagi anak ke, nak bagi isteri ke. Okey bang, saya nak tanya bang. Bila kali terakhir bang bagi kat isteri abang kek? Mesti hari jadi kan? Tapi saya rasa tak semua orang hari jadi dia boleh bagi kek. Yalah sibuk dengan kerja apa semua. Macam ni lah bang. Saya nak betul-betul nak bantu abang. Macam ni abang ambil kek, orang kata produk kami ni. Boleh guna perkhidmatan produk kami ni. Mesti orang tu akan tanya apa produk tu bang. Okay. Kita akan cerita lah. Okay, produk kami ni bantu untuk merapatkan silaturahim antara pasangan. Okey. Macam abang duk sibuk je kerja. Kami buat perkhidmatan post. Sebab kit kami ni tahan lama. Jangka masa ke sebulan. Sesuai sangat lah untuk abang yang sibuk ni. Apa salahnya bagi kat isteri. Dah bertahun-tahun rasa kita duk sibuk kerja, tak ada nak celebrate. Apa salahnya kita balik-balik dah sampai dah kek di depan rumah, kita boleh celebrate dengan isteri yang tersayang. Mungkin dia akan ingat momen-momen yang terindah ni sampai bila-bila. Yalah bertahun-tahun kita tak bagi, tiba-tiba bagi, sekarang mengejut, mesti titisan air mata yang akan mengalir. Saat tu abang akan ingat titisan tu, dan isteri abang pun akan ingat saat romantis tu. Abang tak mau ke ubah kehidupan abang lebih indah daripada sekarang dulu-dulu. Ni saya nak cerita bang. Kes perceraian ni kita masuklah. Kes perceraian bang tahun lepas hampir 19,000 bang. Ni contohlah. Perceraian dalam masa berapa jam saja bang. Abang tak risau ke bang? Perceraian ni punca-punca dia bang, tak boleh nak hargai pasangan, curang. Yang ketiga, masalah kewangan. Salah satu sebab lah bang. Abang tak risau bang. Saya betul nak bantu abang ni. Kalau abang ambil ini 10 orang terawal, saya bagi free gift. 10 orang terawal bang. Kalau abang tak mau ini, hari lain memang tak dapat dah bang. Anda rasa macam mana? Macam cara kita bercakap ni, cara kita nak closing tu bang.
Macam mana bang kangkok bang? Kita bukan sembang main-main. Bukan sembang saja. Dengan ilmu bang. Bukanlah saya nak menabik dada ke apa, saya masih belajar. Tapi saya share kat anda semua. Macam mana kita nak bercakap tu. Bukanlah kita sembang ni pergi. Bang nak beli barang saya. Barang saya ni RM3.10. Makin lama kita potong harga. Tak laku kita potong harga lagi. Bukan macam tu kak bang. Kita yang tu bukan nak berbisnes. Yang tu nak bersedekah orang lagi. Nak bersedekah. Sedangkan pendapatan kita pun, kewangan kita pun tak memadai nak bagi orang. Bukan nak bagi orang, nak bagi ahli keluarga pun tak cukup. Fikirlah tuan-tuan, macam mana saya tu. Kalau kita malu, perasaan malu tu memang ada pada permulaan. Nak cakap betul ke saya nak, betul ke orang ni, betul ke mamat yang dalam ni dalam gambar ni cerita ni. Nak kenal diri dululah. Nak sembang lah dia komponi mana lah. Nak sembang, nak bantu orang lah. Lagi mesti orang fikir dia ni nak kencing lah. Nak bantu apa lah nak jual. Memanglah tuan-tuan, selama ni tuan-tuan yang buat tu, buat yang meniaga sekarang ni, duk kata 3 promosi diskaun 3 kotak RM10. Kaya bukanlah kaya, senang tekat mana dia tuan-tuan. Ubahlah sikit mindset tu. Kita bagi peluang diri kita untuk belajar, untuk mengenali potensi diri kita tekat mana. Semua orang boleh berjaya, boleh ubah hidup, tapi kena bagi peluang. Janganlah dengan perasaan malu, takut, perasaan negatif tu ada. Kita sampai tak suk diri kita untuk tak mau kata tak mau ubah hidup. Cukuplah sekadar hidup aku macam ni, makan dan minum. Kaya apa semua ni, semuanya bawa kita ke neraka. Jangan kata macam tu tuan-tuan. Jangan kata, bukan tuan-tuan lah. Yang tu orang lain lah. Lagi merajuk pula tuan-tuan perempuan. Tak kata tuan-tuan perempuan saya kata, ini mamat ni kata, dia ni kata, kami ni semua kata ahli si orang kaya ni semua masuk neraka. Tak kata saya viral pula saya. Jenuh pula nak jawab. Tak ada lah, gurau je tuan-tuan. Tapi benda dalam gurauan ni ada seriusnya. Bukanlah cerita nak main-main. Bukanlah tekan saja button live ni mata-mata nak sembang benda kosong. Kalau nak benda kosong sembang, baiklah saya sembang pergi kedai kopi, sembang dengan kawan-kawan benda kosong. Baiklah saya sembang benda manfaat yang boleh bagi, yang mana boleh meniaga ni. Jangan ada perasaan malu. Pergi, kalau tak boleh tak ada modal. Saya nak buat online kena perlukan modal. Modal kita nak buat Facebook ad. Facebook ad tu nak bayar. Sehari RM15, sebulan ke RM500. Memanglah kalau kata tak mahal mana kos dia berbanding dengan kos-kos marketing lain. Tapi kalau kita RM500 pun tak ada, macam mana kita nak buat? RM500 tu nak makan minum. Tadinya kita kena guna kenderaan kita buat secara offline. Tak salah nak buat online. Memang sekarang ni era peredaran zaman, memang menggunakan online. Tapi kita tak ada duit nak buat online tuan-tuan. Kalau kita nak buat live hari-hari konsisten, ya adalah satu untuk kita naikkan engagement kita, nak naikkan followers kita. Tapi kalau kita nak lebih cepat, baiklah kita guna cara yang berbayar. Kita lebih cepat. Cara yang tak berbayar kita guna, cara bayar guna lebih cepat. Lebih cepatlah kita nak buat sale tuan-tuan. Kalau tak ada modal pun buat live hari-hari dulu. Kata tak ada, sambil tu buat secara offline. Buat part time ke, kalau nak buat part time kerja lim buat. Kalau kata nak buat offline, pergi meniaga direct selling ke apa, pergi ke rumah-rumah, meniaga tepi jalan ke. Tak kisahlah, meniaga tepi jalan pun tak lagi kita tak boleh sangat lah tuan-tuan. Zaman sekarang ni bukan zaman duduk tepi jalan nak tunggu bulan jatuh keriba. Kalau tunggu tepi jalan, kita ibaratnya menunggu benda yang tak pasti. Boleh kalau nak meniaga tepi jalan, kita kena seorang jaga di gerai, seorang jaga tepi jalan, 2-3 orang lagi
Antara adik-beradik kita ke isteri kita ke anak kita lah orang yang terdapat lah. Tak pun dua orang kita buat offline. Buat direct selling, pergi rumah-rumah, pergi ke jalan raya, di jalanan-jalanan, di kedai makan. Bermakna potential tu kita nak dapat sale lebih tinggi. Ada peluang berbanding kita duduk di kedai mengharapkan bulan kejatuh riba. Tak salah duduk tepi jalan. Tapi lebih baik kita guna apa peluang yang ada. Di laut pun kita guna, di darat pun kita guna. Lebih peluang tu cerah. Kita pergi, kalau jumpa 100 orang sehari, kemungkinan kalau kita boleh closing 10 orang pun dah cukup. Berbanding kita duduk tepi jalan, kita duduk mana lagi cepat tuan-tuan? Kita duduk saja ataupun bergerak nak dapat lebih manfaat. Mestilah bergerak. Kalau kita nak cuci motor yang cabuk macam saya naik tadi pun, Alhamdulillah lah ada motor cabuk. Tak baik menjajuk lagi. Honda. Honda E-Spike lagi merajuk lagi. Mulalah balik menolak pula. Okey. Nak basuh motor pun perlu bergerak. Apatah kita ni nak buat kewangan yang terbaik. Ingat, jangan pernah malu apa yang kita nikmati di dunia ni. Walaupun orang anggap benda ni biasa-biasa aja. Tapi bagi kita yang tak pernah melalui, kita kena syukur. Walaupun segelas air dan sebiji kurma. Macam iklan TV dah. Dah lah. Memang kena bersyukur. Walaupun kita makan segelas air kosong dengan kurma. Itu je rezeki kita. Kena tetap bersyukur. Macam itulah bisnes kita. Allah Ta'ala ni dia akan bagi pada yang layak je. Dia tak bagi yang tak layak. Macam contohnya, mungkin Allah kita dah usaha sebaik mungkin. Dah usaha gila-gila dah. Memang gila. Bukan gila macam mana. Bukan balik pergi kerja pukul 8, balik pukul 5 kan. Pergi kerja berniaga, balik pukul 8, pukul 5. Tak pun pergi kerja makan gaji, pergi pukul 8, 5, balik tidur. Lepas tu mengharapkan hujung bulan, bil biru atau Mercedes duduk depan rumah. Tak masuk okey lah. Yang ni gila-gila dia punya tindakan tu. Luar jangkaan tu. Pergi keluar pukul 7 pagi, balik malam pukul 12 malam. Habis kerja tu buat part time lah, cuci pinggan lah, cuci apa-apa lah, tak kisahlah apa pun. Gila-gila lah untuk ubah hidup ni. Tiba-tiba dia usaha dalam 10 tahun, 12 tahun ke lebih, ke 20 tahun. Tapi tak menjadi-jadi. Dengan usaha berkat dia doa, minta pertolongan pada Allah Subhanahu Taala, solat yang sunat apa semua, tak dapat juga. Bermakna Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala tak bagi ni masih tak sesuai untuk hang, tak layak lagi. Sebab apa? Risau-risau, hang dah senang, hang akan ada penyakit ain, riak ke, takbur ke. Sekarang memang tak kata. Hang kata, kalau aku senang ni, aku nak tolong orang lah, aku nak bantu keluarga lah. Tapi itu kata hang. Tapi kata Allah Ta'ala, tidak. Mungkin kalau hang senang, hang akan riak, takbur apa semua. Allah Ta'ala stop kat situ dulu. Hang usaha dulu. Sampai satu masa Allah Ta'ala kata, hang boleh jadi jutawan dah. Hang boleh kaya dah. Hang boleh senang dah. Makna kata, pilihan Allah Ta'ala tu tepat. Dah terjadi dah hang hidup senang. Maka, di kesempatan tu, hang akan teringat. Waktu aku susah dulu. Macam ni lah hidup macam ni lah. Kita pergi ke satu pekan, tiba-tiba kita nampak orang susah yang berniaga macam kita dulu, offline ke apa kan. Okey, kita akan satu perasaan, macam ni lah aku dulu berniaga, susah payah apa. Sekarang Alhamdulillah hidupku. Aku rasa sedih kadang-kadang tengok mereka. Tapi dalam masa sedih, aku syukur kalau aku tak jadi macam dulu. Sekarang aku tak rasa susah mereka macam mana. Macam ni lah. Aku ada perasaan nak sedekah. Niat tu aku nak tolong mereka. Tak pun bantu beli produk mereka dengan cara banyak, kita sedekah ke orang ramai. Ada perasaan macam tu. Bila hadir perasaan macam tu, maka kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita tak berasa mereka ni malas lah,
Itulah hidup susah malas. Duk pergi kerja, balik kerja, kita tak tahu usaha mereka melebihi orang yang pendapatan sejuta. Kita tak tahu orang pendapatan sejuta tidur 4 jam, mungkin mereka tidur 2 jam. Tapi tak dapat lagi hasilnya. Kalau kata macam ni lah tuan-tuan, kalau susah pun ujian, senang pun ujian. Apa pun ujian. Bila Allah tetapkan hang senang sekian-sekian, maka ujian senang pula. Ujian senang dah. Tapi dengan apa yang kita dah lalui pengalaman kita ni, dengan kesabaran kita, insya-Allah Allah Taala tu dah atok dah. Hang pilih yang terbaik dah. Allah Taala bagi dah terbaik, hang kena pilih yang terbaik dah. Hang tak boleh riak, tak bor apa semua. Itu bergantung pada hang lah. Allah Taala dah uji, Allah Taala dah bagi. Sekarang ni hang jalankan tugas hang. Ujian hang di muka bumi ni sebagai orang yang senang, yang kaya. Maka janganlah riak. Banyakkan bantu umat kita, banyakkan bagi manfaat, banyakkan sedekah. Ingat tuan-tuan, apa yang saya sampaikan, dia bergantung pada kita punya usaha lah. Kita punya usaha, berdoa, usaha tawakal. Panjang lebar saya cerita kan. Tahu mesti ada yang sampai tertidur apa. Duk cerita. Apalah mamak ni merepek-epek pagi ni. Apalah cerita ni. Kisah dongeng apa pula ni. Tak ada. Gurau je. Cuma saya naikkan suara ni takut ada yang tertidur. Okey, tak apa. Saya pun tak mau cerita panjang-panjang. Apa-apa pun, hidup ini mesti wajar dengan apa yang kita lalui. Faham tak? Wajar apa yang kita lalui. Apa yang kita buat, itulah yang kita dapat. Kita usaha 50%, 50% lah dapat. Ingatlah tuan-tuan. Okey. Terima kasih ya. Assalamualaikum.